Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, anak lelaki Nahar Singh, yang berusaha Dr. Mustafa Abdul Majid, rakan-rakan fasilitator CDL dan para peserta guru dari seluruh negara di negara Malaysia, dan tidak ketinggalan juga ada rakan kita dari Indonesia. Salam sejahtera, salam hormat hari Jumaat. Kita ke udara lagi buat kali yang ke-22. Dah 22 minggu kita berada pertemuan di alam maya ini, dan ini adalah menerusi program hands-on online session dalam CDM. Bagi memulakan program seperti biasa, kita dahului dengan bicara DDMS Datuk Dr. Mahendra Singh dalam snippet session. Hari ini Datuk akan berkongsi ilmu dan pengalaman beliau dengan tajuk yang diberikan ialah Raise the Bar and Narrow the Gap. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Untuk tajuk kita dan kepada semua yang hadir pada petang ini, terima kasih kerana melapangkan masa untuk sesi ini untuk kita bersama, dan saya jangka di luar sana semua yang hadir pada hari ini memang guru-guru yang sentiasa memberi yang terbaik untuk sistem pendidikan kita dan berpengalaman, dan ini merupakan satu peluang untuk kita bukan one way tetapi two way berkongsi ilmu yang ada pada kita. So tajuk kita pada hari ini Raise the Bar and Narrow the Gap. Dan bila saya baca lagi, of course saya dah dengar ungkapan ini dah lama. Raise the bar and narrow the gap. Tapi Andy Hargreaves dia kata, don't raise the bar and narrow the gap, but narrow the gap to raise the bar. Ada beza sedikit maksudnya. Dan sememangnya kita tahu, ini wujud pada tahun, saya mula jadi seorang guru pada tahun 1980. Masa tu SRP masih wujud. Dan daripada SRP, kita tahu bahawa kalau ada 8 kelas SRP, hanya 4 saja akan lepas untuk ke Form 4, tingkatan 4. Dan pada masa itu, zaman itu, 40 tahun dahulu, perkara itu diterima seperti perkara yang biasa. There will be failures. Tapi hari ini dengan the 21st century approach untuk pengajaran the last 20 years, kita anggap bahawa setiap pelajar itu boleh belajar. Kita dengar di negara barat, mereka ada konsep dia pegang no child left behind. Ada yang kata every child matters. So kita kini gunakan seberapa cara yang boleh untuk memastikan pelajar itu boleh meningkat dari segi pembelajaran dan dengan harapan prestasi akademik dia boleh meningkat. Tetapi untuk ini kita memang tahu pada zaman itu semua orang percaya ada bell curve. Bell curve ini dalam statistik sebelah kanan yang hebat, ramai di tengah, dan sebelah kiri. There will be few there. Normal curve kita. So diterima pada zaman itu. Sekarang pun mungkin kita boleh akan jumpa juga bell curve. Tapi harapan kita ialah ramai di tengah dan di sebelah kanan. That means high achievers. So ini menjadi cabaran kita, cabaran sebagai seorang guru. Kalau saya masih lagi mengajar di sekolah, saya rasa how do I tackle the low achievers, the middle and the top achievers? Macam mana nak rangka program-program untuk pelajar-pelajar saya? Sekarang saya tahu tuan-tuan semua sibuk dengan catch up plan, CUP. And then bagi yang Form 5 yang nak ambil SPM dalam beberapa minggu lagi, they having the last lap. Macam mana nak sediakan pelajar supaya mereka boleh bersedia sebaik-baiknya untuk SPM. Kumpulan tahun ini berbeza daripada kohort tahun lepas kerana kumpulan ini ada learning loss masa mereka di Form 4 dan juga ada learning loss di masa Form 5. Dan bila kita kata catch-up plan itu wujud kerana berlakunya learning deficit. Hutang pembelajaran itu berlaku. So, mari kita sama-sama lepas sesi ini pun tolong fikirkan bersama tentang apa yang saya utarakan di sini, yang diutarakan oleh Andy Hargreaves. Don't raise the bar and narrow the gap, but narrow the gap to raise the bar.
raise the bar ni selalu datang daripada sukan lompat tinggi, you raise the bar. Bila pelajar itu boleh lompat, atlet itu boleh lompat, kita naikkan lagi. Tetapi hari ini di bawah itu kita nak rapatkan jurang dalam kalangan pelajar kita. Dan cabaran kita adalah bagaimana nak rapatkan jurang itu. Dan baru kita fikirkan to raise the bar. Dua-dua perkara ini sebenarnya memang berlaku concurrently. Ya, tapi tumpuan jangan diberi kepada raising the bar sahaja, tetapi juga kepada narrowing the gap. Minggu lepas saya sebut tentang tight coupling dengan loose coupling. Saya nak kaitkan sedikit bahawa tugas cikgu ni kadang-kadang kita bersendirian. Kita perlukan maklum balas, kita perlukan feedback. Sebelah kiri adalah doktor yang sedang menjalankan pembedahan. Setiap tugas yang dia lakukan itu diperhatikan oleh beberapa orang rakan yang lain. Ya, tetapi bagi seorang cikgu, hanya dia seorang saja dengan kelas. Kadang-kadang bertahun-tahun hanya dia tahu tentang prestasinya, atau dia tak tahu pun kadang-kadang tentang sejauh mana apa yang dia lakukan dalam kelas itu sememangnya mencapai hasrat, ya, yang diinginkan. So berbeza ya tugas kita. Kita sentiasa perlu maklum balas. How are we doing? Itu soalan yang saya kemukakan minggu lepas. Kita semua tahu data driven decisions. Kita ambil ada dialog prestasi, dalam dialog prestasi ditanya soalan, kenapa ada banyak di peringkat ni, banyak yang di tengah, some are at the high end. So kita terpaksa fikirkan why that has happened. Tetapi sebenarnya not every answer is theoretically correct or practically, might be theoretically correct, tetapi practically kita boleh persoalkan lagi. Kita boleh persoalkan lagi. Sebab ia merupakan satu cabaran untuk memahami the root cause why that is happening, ya. Dan root cause itu kadang-kala kita ambil daripada trend yang berlaku untuk beberapa tahun. So kita ada data, tetapi yang paling mencabar bagaimanakah dapat kita merapatkan jurang prestasi akademik dalam kalangan murid. The what and the how. Kita tahu what we want to do and how to do it. Kita sudah biasa dengan cara konvensional, dengan kelas tambahan, kita pecahkan dalam kumpulan, kita buat gerak gempur hari Ahad, macam-macam nama kita gunakan. Yang penting ialah keberkesanan cara yang kita gunakan. Dan bila kita nak kenal pasti keberkesanan, ia bukan tugas guru yang mengendalikan sesi saja. It must be a school-based approach. Daripada pengetua sampai ke bawah, daripada PGB sampai ke bawah, dengan pasukan pemimpin keseluruhan, you must think. Dan soalan berikutnya, ada banyak soalan, saya hanya letak 2-3 soalan ni. Apakah perkaitan di antara pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran sumatif? Sumatif ini mungkin peperiksaan akhir tahun. Kadang-kala pentaksiran bilik darjah kita tunjuk trend yang cantik, very nice. Why keputusannya merosot masa pentaksiran sumatif atau penilaian sumatif? There is no one answer. Tidak ada satu soalan. Balik kepada juga cara penilaian. Masa pentaksiran bilik darjah, kita mungkin nilai daripada satu perspektif, satu komponen saja. Tapi bila kita buat pentaksiran sumatif, kita lihat secara keseluruhan. So banyak perkara yang kita perlu fikirkan, pihak kepimpinan sekolah, guru sendiri, you are a team together yang kena fikirkan. It's not about cikgu buat ini, cikgu buat itu, kita bagi instruction, no. It's about doing the right postmortem dan bersama-sama mengenal pasti apakah intervensi yang nak dibuat, apakah root cause dia, dan lihat trend itu. Kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan mungkin PDP, tapi adalah berkait dengan SES 2 tahun kebelakangan ini di mana kita perlukan lebih banyak empathy, lebih banyak passion, lebih banyak memahami apa berlaku di rumah juga. So ini buku kalau tadi, ada buku yang kalau puan-puan nak baca tentang raising the bar and closing the gap. Okay. So how do we raise the bar, narrow the gap? Saya jangan saja fokus kepada brighter students kerana jurangnya akan menjadi lebih luas. Jangan
kita boleh pinjam modul daripada sekolah lain. Saya tengok sekarang dalam banyak WhatsApp group, ada yang jual catch up plan pun ada juga ya. Apa program yang mereka mengendalikan. But remember, it must be applicable kepada sekolah anda. We can borrow policies, kita boleh borrow program. Tetapi lihat bagaimana dia boleh fit kepada sekolah kita. Kita tak boleh buat sesuatu sebulat-bulatnya kerana kita kena lihat landscape sekolah kita sendiri. Saya mula dengan penggunaan data. To build better schools, it's always about data. Kerana data itu adalah maklumat. Maklumat memberi kita ilmu. Ilmu merupakan kuasa untuk kita buat keputusan yang terbaik. So, kita ada dialog prestasi daripada peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM. Ingat, dalam dialog prestasi ini, dia tak boleh sehala saja, dia mesti dua hala. Daripada pihak pengurusan, kepimpinan dan juga daripada pihak guru. It must be two-way. Kita banyak sebut tentang PLC, even dialog prestasi merupakan macam satu PLC. Dan saya akan berakhir dengan slide yang terakhir saya untuk petang ini. Fikirkanlah, buatlah refleksi tentang return on investment versus return on energy. Kita bukan perniagaan dalam pendidikan, maka apa yang kita keluarkan sentiasa adalah energi, tenaga cikgu. So, nak gunakan tenaga cikgu untuk apa jua aktiviti, kita mesti fikirkan apakah kepulangan daripada tenaga yang digunakan. What will the returns be? Jangan kita buat sesuatu sekadar nak melakukan saja kerana orang lain buat. Fikirkan apa program yang terbaik, lepas itu pastikan apa yang kita buat itu ada best returns atas energi yang kita gunakan. Berbeza dengan bisnes di mana kita masukkan capital kita gunakan RM50,000, RM100,000, kita lihat apa pulangan daripada perniagaan itu. Tetapi untuk kita dalam bidang pendidikan, kita sentiasa kena kaji dari segi return on energy. Kalau kita buat kelas tambahan, apakah pulangan daripada kelas tambahan ini? What does it really bring? Ada keberkesanannya. Kalau ada, then there are good returns on energy. Dan tenaga yang digunakan, masa yang digunakan itu memang membawa faedah. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih Dr. Zalina dan kepada semua, terima kasih kerana hadir. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang sangat baik. Saya kira narrow the gap and raise the bar itu memang suatu yang perlu setiap guru fikirkan dan cari peluang dan ruang untuk kita lakukan, kerana return of energy itu memang penting kepada kita sebagai guru. Barangkali return of investment itu lebih kepada kementerian lah ataupun kepada negara kita, tetapi kepada guru yang kita ini sebagai peserta yang ada dalam ni, sebagai guru kita perlu lihat kepada return of energy kita, bagaimana nak meningkatkan murid-murid kita, kemahiran, kepakaran mereka dan juga kebolehpasaran mereka, sebab akhirnya mereka akan keluar dan menjadi manusia yang perlu berkhidmat kepada negara dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas perkongsian ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan sesi kita pada hari ini yang seperti mana saya nyatakan tadi, ini ialah sesi yang ke-22 minggu. Berarti dah 22 kali kita ke udara. Dan pada hari ini kita akan berkongsi dengan tajuk ataupun kita mulakan dulu dengan objektifnya. Saya minta saya nak perkenalkan kejap lagi kepada rakan saya. Sila Puan Ong share the screen. Baik. Kepada rakan-rakan guru peserta, saya mohon supaya mutekan suara supaya tidak mengganggu sesi, kecuali apabila cikgu nak bercakap atau nak bertanya, nak memberi pandangan, dan baru buka, ya, supaya sesi yang kita record ini berjalan dengan baik. Baik, seperti tadi yang
saya nyatakan ini ialah sesi yang ke-22 dan objektif kita setiap minggu saya nyatakan bahawa dalam hands-on online session ini kita berhajat dengan membawa matlamat atau objektif untuk berkongsi ilmu dan juga kemahiran. Kita nak membangunkan kompetensi guru, kita juga nak meningkatkan keupayaan sesama kita dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Kita ke udara pada hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang, 1 jam setengah, dan ini memberi ruang dan peluang kepada guru-guru untuk mengikuti sesi perkongsian kerana kita buat secara percuma. Cikgu-cikgu boleh mendaftar dan mengikuti sesi ini, dan pada akhir sesi kepada yang baru menyertai, kita hanya menyediakan link pendaftaran pada cikgu-cikgu semua pada akhir perkongsian setiap kali kita lakukan. Berarti pukul 4.20 nanti insya-Allah link akan diberikan, dan apabila cikgu-cikgu mengisi link tersebut, cikgu akan menerima sijil atau e-sijil, ya. Dan e-sijil ini boleh kita masukkan dalam SPL KPM kita sebagai memenuhi syarat kita mengisi masa untuk mengikuti proses ataupun penambahan ilmu. Baik, seterusnya pada hari ini saya perkenalkan rakan saya iaitu Puan Ong Lee Chu sebagai fasilitatornya, dan bersama-sama dengan saya juga. Saya kira rakan-rakan dah biasa dan dah kenal saya. Dan tajuk yang kita akan bawa pada hari ini ialah mengupaya kompetensi guru menerusi standard 4 SKPM G2. Ya, so SKPM G2 ni ramai orang dah tahu. Tapi sebelum nak ke tajuk itu, kita lihat. Saya katakan tadi ramai yang dah kenal saya. Tapi jadi saya tak nak perkenalkan siapa saya lagi. Cuma saya nak kenalkan rakan saya iaitu Puan Ong Lee Chu, seorang yang berpengalaman dah 24 tahun bertugas sebagai guru akademik di sekolah rendah dan 8 tahun sebagai pegawai jurulatih pakar pembangunan sekolah atau kita panggil sebagai SISC+, berkhidmat di PPD atau Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu, Kuala Lumpur. Beliau mempunyai kelulusan sarjana kepengetuaan dan memiliki sijil kelayakan profesional kepengetuaan kebangsaan NPQH. Sekarang kita kata MPQEL. Ni dulu MPQH. Beliau juga berpengalaman luas dalam penulisan buku teks bahasa Melayu. Walaupun orangnya berbangsa Cina, tetapi berpengalaman menulis buku bahasa Melayu sekolah rendah dan penulisan jurnal penyelidikan pendidikan. Beliau banyak bersama-sama dengan saya menulis atau membuat kajian dan buat penulisan sehingga penulisan kami dapat dimasukkan ke dalam jurnal, termasuk jurnal DIAB, jurnal-jurnal antarabangsa juga. Bidang yang cenderung diterokai oleh beliau ialah kajian berkaitan bimbingan dan transformasi pendidikan, ya, ke arah membangunkan kapasiti guru seperti tajuk hari ini dan juga kemenjadian murid. Baik, kita teruskan, kita lihat apa agaknya yang kita nak sentuh. Dalam sesi ini kita dah ada kita panggil sinopsisnya, telah kita berikan sebelum ini semasa dalam poster, di mana kita nak melihat bagaimana guru itu memainkan peranan penting dalam menjayakan setiap sesi PDP. Ya, guru yang cemerlang seperti rakan-rakan kita peserta hari ini dan guru yang berkualiti juga di antara kita semuanya berupaya menggarap kepentingan setiap aspek dalam standard 4. Sebab kita ada banyak standard, tapi hari ini kita nak sentuh tentang standard 4. Kerana pada akhirnya matlamat perkongsian kita ini ialah pertama, nak memantapkan peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran. Kedua, nak meningkatkan kualiti pedagogi guru. Sebab kita dalam kalangan guru ni. Dan akhirnya kita nak memperkayakan hasil pembelajaran murid. Untuk itu, saya nak bertanya. Sebelum ini saya masuk dulu. Okey, dalam SKPM G2 ni sekarang pada hari ini dia dah ada peningkatan atau perubahan
yang sedang dilakukan di peringkat kementerian, iaitu kita panggil model baharu pelaksanaan SKPMG2. Tapi cikgu-cikgu, model baharu ini belum dilancarkan dan belum lagi terpakai oleh kita semua. Ya, cuma saya nak memberikan sedikit gambaran. Akan datang, model ini akan ada perubahannya, ada peningkatannya kerana pada peringkat awal SKPM ini, saya ingat saya nak cakap yang satu lagi. Boleh tak Puan Ong pergi ke depan kemudian nanti ke belakang balik. Next slide dulu. Baik, saya nak tanya dulu. Apa dia SKPMG2? Ramai antara kita memang tahu, dah biasa dengan perkataan ini. Tapi sekarang kalau boleh tulis di ruangan chat apa yang tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu faham tentang perkataan ini. Akronim ini apa maksudnya? SKPMG2. Boleh tulis di ruangan chat. Puan Ong boleh tolong saya untuk melihat apakah yang dicatat atau yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu. Doktor dah ada. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Dah betul dah? Banyak respon yang memang betul. Kebanyakannya memang menjawab dengan betul. Standard Kualiti Pendidikan Gelombang 2. Baik, soalan seterus saya. Kenapa kita panggil atau kenapa dinamakan SKPMG2? Kenapa dinamakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2? Saya nak tengok jawapan lagi sekali. Silakan cikgu-cikgu, tolong tulis apa yang ada dalam fikiran atau pengetahuan tuan-tuan. Kenapa dikatakan SKPMG2? Tadi stand for SKPMG2 stand for Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Very good. Sekarang saya nak tahu kenapa kita panggil SKPMG2. Kenapa dia letak begitu? Boleh saya tengok masih belum ada yang respon ni. Kita ada 500 orang, mesti ada 500 idea, 500 pengetahuan yang boleh di-share dalam dia. Apa agaknya? Kenapa agaknya? Membolehkan pentadbir sekolah menjalankan penambahbaikan berterusan. Okey, bolehlah, tapi belum cukup tepat. Ada lagi, saya minta lagi satu je, nak tengok lagi satu. Kita tak mau buang masa. Kita tengok, siapa lagi nak bagi pandangan. Instrumen yang ditambah baik untuk memperkenalkan perubahan struktur, penambahbaikan. Okey, baik, bagus. Baik, sebenarnya cikgu-cikgu, sebelum wujudnya SKPMG2 pada tahun 2001 dulu, 2001, barangkali ada antara cikgu-cikgu yang belum jadi cikgu pun. Masa tu kita kata sistem pemastian ataupun peningkatan ini dipanggil Standard Tinggi Kualiti Pendidikan, STKP. Ini juga melihat kepada kualiti kita, kualiti pengajaran dan pembelajaran. Tapi pada ketika itu dipanggil Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. Kemudian pada tahun 2003 dibuat penambahbaikan. Masih lagi tetapi dibuat penambahbaikan. Berterusan sehingga 2009 dan 2010, masa itu Datuk Dr. Amin Senin menjadi TKPPM. Ya. So pada ketika itu semakan dibuat dan sejajar dengan National Key Result Area atau kita kata NKRA ataupun bidang keberhasilan utama negara, dan pada ketika itu ada lagi penambahbaikan dibuat. Dan pada masa itu tak dipanggil lagi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. Diubah kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Okey. Dan pada tahun 2016 ada lagi perubahan, dibuat lagi penambahbaikan yang bersesuaian mengikut peredaran masa dan keperluan. Dan pada ketika itu dipanggil SKPM G2. Kenapa G2? Sebab 2010 tu SKPM. So ini dah masuk gelombang kedua, maka dipanggil Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Sebab tu hari ini kita gunakan ini dan sedikit masa lagi akan ada perubahan seperti yang saya nyatakan dalam paparan, iaitu model baharu dalam SKPMG2, sedikit penambahbaikan di mana SKPM ini melihat kepada kualiti
at sekolah. Apa dia quality at sekolah? Kita melihat kepada kenapa quality standard ini sebenarnya ialah hak milik kita. Bila kita buat penilaian, kita buat penilaian kendiri sekolah. Sekolah lah yang membuat penilaian kendiri menggunakan instrumen-instrumen yang disediakan, kan? Jadi dalam SKPM ini, ya, apa yang dimaksudkan, saya nak yang tadi lagi sekejap. Quality at sekolah itu melihat kepada kekuatan kami. Kekuatan kami itu maksudnya sekolah tau. Sekolah mengenal pasti semua sumber, kekuatan dan isu yang dialami. Sekolah melihat kepada pengurusan sendiri, iaitu menggembeling semua sumber dan kekuatan tadi untuk mengurus sekolah bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian. Dan melihat pula pencapaian. Pencapaian itu kepada kejayaan murid, kejayaan guru dan sekolah dalam semua peringkat, termasuk pemimpinnya. Hari ini tadi saya buat bimbingan dengan guru besar, saya menyebut tentang perkara ini. Kualiti dan melihat kepada kualiti adalah tahap kualiti ditentukan berdasarkan pencapaian dan keunikan setiap sekolah kita sendiri. Kita tidak compare apple to apple dengan sekolah lain. Kita dengan cara kita, kualiti kita. Sekolah lain begitu juga. Baik, seterusnya dalam bercakap tentang SKPM G2 ini, tentulah ini sebuah dokumen yang membangunkan institusi pendidikan. Saya rasa tak nampak ni. Saya pun ada buku ini di depan saya, kalau boleh nampak. Saya tak pasti, tak nampak kot. Saya sendiri tak nampak. Tak nampak, Doktor? Ada buku SKPM ini, saya tak pasti, mungkin antara kita, kalau pengetua dan guru besar, memang tuan-tuan dan puan-puan ada. Tersimpan dalam bilik guru besar atau pengetua dan dijadikan rujukan. Tetapi kepada guru-guru, barangkali buku ini secara maujud tak ada pada tangan. Tetapi boleh diakses, ya, melalui portal NKRA Nazim. Baik. Seterusnya, ini juga dokumen yang kita lihat untuk memastikan kelangsungan transformasi pendidikan. Selari juga dengan TS25 yang sedang berlangsung, yang sedang kita giat melaksanakan ke seluruh sekolah, seluruh negara. Baik, seterusnya, buku ini ataupun rujukan ini menunjukkan standard ataupun kualiti yang telah ataupun yang boleh diiktiraf. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk cikgu-cikgu, kita tak tahu tahu cara mana kita mengajar itu betul atau tak betul. Kalau kita nak tahu berkualitinya kita itu, pengajaran kita, pencerapan kita, pembelajaran murid dan sebagainya, perlulah ada satu garis panduan, perlulah ada satu standard kualiti. Sebab itulah wujudnya SKPM ini. Dan of course ini ialah sebagai panduan dan rujukan kepada kita semua warga pendidik, dan nanti ada instrumen-instrumen penilaian di mana kita menilai kualiti pendidikan yang kita laksanakan di sekolah kita. Sekali lagi, ia dibuat secara kendiri. Sebab itu nanti setiap tahun ada kunjungan daripada Jemaah Nazir ke sekolah kita untuk membuat verifikasi. Adakah kita meletakkan skor-skor itu yang tinggi ataupun rendah? Adakah itu sama dengan apa yang disemak oleh Jemaah Nazir? Apa yang diperiksa oleh Jemaah Nazir? Sebab tu kadang-kadang dia berbeza barangkali, kadang-kadang memang dia balance up. Supaya melihat bukan saja meletak skor, tetapi juga melihat bahawa memang kita melaksanakan melalui evidence-evidence yang ada. Baik, jadi penyataan warga sekolah sedar dan dapat menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing ke arah memajukan sekolah. Semua dari pentadbir kepada guru, kepada murid, kepada pekerja am dekat sekolah ada peranan masing-masing dan ada boleh dirujuk dalam SKPM ini. Baik. Soalan seterusnya daripada saya kepada cikgu-cikgu. Okey, ada berapa standard dalam SKPM ini? Boleh jawab. Ini senang. Kacang putihnya soalan. Ada berapa standard dalam
SKPM G2 ini? Okey, jawapan dah keluar. Kita nampak tu Puan Ong 5 masing-masing tulis. 5 masing-masing. Ya, maknanya masing-masing tahu ya bahawa dalam SKPM ini ada 5 standardnya. Pertama, tentang standard 1, kepemimpinan. Kedua, standard 2 tentang pengurusan organisasi. Dua standard ini merujuk kepada pentadbir sekolah. Contoh tuan-tuan dan puan-puan ialah guru, pengetua atau guru besar. Ini ialah garis panduan melihat bagaimana kualiti you mentadbir sekolah dan mengurus organisasi sekolah kita. Untuk standard 3 pengurusan kurikulum, dia dah pergi kepada MLT, ya, middle leader team kita mengurus panitia, mengurus persatuan dan sebagainya. Dan juga HEM lah ya, hal ehwal murid. Dan yang keempat ialah pembelajaran dan pemudahcaraan terpakai kepada semua guru besar, pengetua dan juga guru, termasuk murid. Ya, tidak hanya kepada pentadbir tetapi kepada semua orang. Dan juga standard 5 untuk melihat bagaimana murid kita akhirnya wujud tak kemejadian. Dapat tak kita melahirkan murid kita yang menjadi. Kita melihat dalam 3 aspek, iaitu akademiknya, kokurikulumnya dan sahsiahnya. Tetapi pada hari ini, apa yang kita nak buat ialah kita nak melihat pengkhususan kepada standard 4, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Okey. Seterusnya, kita nak bermentimeter ni. Saya minta Siti tolong masukkan link ke dalam ruangan chat supaya guru-guru boleh mengikuti atau sama-sama mengikuti latihan ini. Okey. Kita ada Mentimeter dan saya nak tanya je, very simple question. SKPM Standard 4 adalah apa? Boleh beri jawapan dalam 2-3 perkataan saja. Okey, cikgu, kod dia ialah 48623497. Ya. Type the code, tulis apa saja dalam minda cikgu-cikgu semua tentang standard 4. Bila orang sebut standard 4 saja, apa yang muncul dalam minda cikgu? Ya, ya cikgu, bila kita cakap tentang standard 4, ya, kita tak asing lagi lah, dia bukan perkara yang baharu kerana ... ya, dalam PDP kita setiap tahun kita ada berapa kali untuk ... Jadi cikgu fikirlah, ya, apakah fungsi standard 4 ini? Ya, jadi I think doktor kita lihat yang Mentimeter tu. Ya, saya dah ada dah. Okey, cuba masuk dan jawab dalam Mentimeter. Ya, sekejap saya ini. Ya, dan mungkin saya boleh share screen. Boleh kan? Boleh. Ni share. Present. Okey, kita lihat. Sudah ramai banyak. Yang paling dominan ialah pemudahcaraan. Ya. Guru sebagai perancang. Ya, kualiti guru, PDP dia berkait rapat dengan kualiti guru. Ya, dalam pelaksanaan PDP. Ada juga yang banyak yang respon tentang peranan guru, doktor. Instrumen penilaian PDPC, ya, instrumen penilaian pengajaran pencerapan, ya, penilaian PDPC, penilaian pencerapan. Bagus ya cikgu. Kefahaman cikgu tentang apa itu standard 4 jelas ya, jelas. Cikgu sangat jelas tentang kepentingan ataupun kita kata fungsi standard 4 ni, kegunaan standard 4 ni, ya. Okey, so banyak dah. Kita nampak paling dominan ialah guru sebagai pembimbing dan pemudahcaraan. Kan? So saya kira dalam standard 4 itu memang menceritakan tentang bagaimana nak buat penilaian PDPC. Sebab peranan pengetua guru besar dan semua SLT, mungkin juga MLT, standard 4 ini bukan sahaja kepada guru-guru untuk mengajar dengan cara yang betul agar sampai kepada murid,
tetapi juga untuk pencerapan pentadbir. Pencerapan kepada guru-guru yang membuat sesi PDP tersebut. Ya, jadi Sebagai peranan satu guru instrumen dalam pencerapan. Ya. Yes. Baik, seterusnya untuk bercerita tentang semua aspek yang ada dalam standard 4 ini, saya beri ruang kepada Puan Ong Lee Chu untuk meneruskannya, dan saya akan meneruskan sebagai moderatornya. Silakan Puan Ong. Terima kasih Doktor. Yang saya hormati Datuk Dr. Menden, ya, dan juga cikgu saya dan Dr. Zalina, moderator kita, dan juga sebenarnya kawan baik, mentor saya, ya, best friend forever, Doktor. Ya. Okey, so dan cikgu-cikgu yang saya hormati, ya, memang saya nak ucapkan terima kasih. Mungkin Tuan Haji Azwar pun ada dalam talian, ya, pegawai pendidikan daerah, ya, PPD Bangsa Pudu. Terima kasih Tuan atas sokongan. Dan untuk cikgu-cikgu yang tak dapat, ya, mungkin dari sekolah A contoh, ada seorang dua saja cikgu yang sempat masuk, yang dapat masuk, dan ada pula ramai yang tunggu kat luar, tak mengapa. Ya, cikgu dengar dulu. Nanti lepas sesi ini, mungkin minggu depan, semua cikgu boleh adakan satu sesi, satu masa, semua duduk bersama dan tonton video yang akan dimuat naik dalam CDL. Betul, Doktor? Video itu akan dimuat naik dalam CDL dan pada boleh hari tonton Ahad. sama-sama. Ya, pada hari Ahad. Jadi minggu depan boleh adakan satu sesi. Dan kepada sesiapa cikgu yang sempat masuk, ya, bolehlah jadi facilitator untuk orang kata tambah, ya, maklumat yang kurang jelas, ya, untuk semua cikgu, ya. Okey, sekarang kita lihat apa itu standard 4. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua dah bagi respon yang betul, ya, kepentingan standard 4 ini. Kalau kita lihat, ya, kalau cikgu rujuk buku panduan, ya, standard SKPM G2 ni, ada banyak penyataan standard, dan penyataan standard ini ditulis dengan berbagai warna. Ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau dan warna biru. Setiap warna itu mewakili maksud yang tertentu. Contoh, untuk standard 4, guru berperanan sebagai pemudacara dalam PDP yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimal secara berterusan. Kalau kita lihat, guru dalam perkataan merah, ya, bermaksud guru merupakan orangnya, subjeknya, dan yang berwarna ungu, purple, ialah tindakan. Guru perlu buat apa? Guru memegang peranan sebagai pemudacara dalam PDP dan sejauh mana kualitinya yang berkesan. Itulah warna hijau bermaksud kualiti yang perlu dipaparkan oleh cikgu kita, ya, untuk memperkembangkan potensi murid ini ialah pernyataan tentang hasil ataupun impaknya, ya. Jadi ada 4 warna, ya, mewakili fungsi, 4 fungsi yang berbeza. Kalau kita lihat, ya, dalam aspek, ya, SKPM standard 4 ada 6 aspek. Ini saya tak tanya soalan ni sebab memang cikgu dah sangat-sangat. Kita ada 6 aspek dalam standard 4 ini. Yang pertama, akan peranan sebagai perancang. Ya, kita rancang, lepas tu kita kawal sebagai pengawal, ya, dan kita membimbing sebagai pembimbing, pendorong dan penilai. Ya, sebenarnya dalam standard 4 ini cikgu memainkan peranan, ya, sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai. 5 peranan yang sangat penting dan diharapkan ataupun akhirnya ke arah murid sebagai pembelajar aktif. Ya, jadi dalam standard 4 ini murid juga memainkan peranan adanya. Murid sebagai pembelajar aktif merupakan hasil, ya, apabila cikgu berjaya, ya, memainkan berperanan sebagai 4.1 sampai 4.5. Ya, cikgu, saya biasa guna titik
Yang Dr. Zarina biasa guna point. For 4.1. Saya memang dah biasa. Saya boleh sebut laju 4.1.2. Contoh. Okay? Jadi kita lihat satu demi satu. Ya, untuk aspek 4.1. Guru sebagai perancang. Kalau kita lihat kataan perancang, maksudnya guru bertindak sebagai perancang. Ya, cikgu merancang ya aktiviti PDP ya untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan PDPC. Jadi ini ialah kriteria kritikal ya dalam aspek 4.1 guru sebagai perancang. Dan untuk standard kualiti ya bagi setiap aspek itu ada standard kualiti itu. Kalau kita lihat 4.1.1 di mana aspek 4.1 hanya mempunyai satu standard kualiti iaitu yang warna hijau bulat-bulat di tepi itu 4.1.1 di mana guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik. Untuk mencapai standard kualiti ini, apakah guru kita perlu buat? Kita sebagai guru, kita perlu melaksanakan tindakan untuk mencapai standard kualiti di atas ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan ataupun diambil tindakan ini merupakan terms tindakan untuk mencapai standard. Yang pertama, ya, guru sebagai perancang, guru perlu sediakan APH. Guru perlu tentukan kaedah pentafsiran ya seperti mana yang tadi disebut ya oleh Datuk Dr. Mahendra. Pentafsiran bidik darjah ya semua cantik, on paper semua cantik. Semua TP 456 ya. Jadi sejauh mana murid kita menguasai pengetahuan dan kemahiran. Ya, jadi apakah kaedah yang perlu digunakan dalam pentafsiran dan juga guru perlu menyediakan sumber pendidikan. Di sini bermaksud bahan bantu mengajar, ya, bahan belajar, bahan rangsangan, ya, yang menyokong aktiviti pembelajaran mengikut keupayaan murid, peruntukan masa dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa. Bermakna ya apabila cikgu membuat perancangan, cikgu kena lihat, kena ambil tahu ya pelbagai aras keupayaan murid. Sebab itulah di sinilah bila kita membuat perancangan, di sinilah kita kena fikir ya pembelajaran terbeza ataupun dengan kata lain pedagogi terbeza ya untuk memenuhi keperluan setiap individu murid yang berbeza. Ya, kalau kita kata membuat perancangan, menyediakan APH, ya, APH ini penyediaan rekod PDP ini merupakan suatu tugas ya ataupun tindakan yang wajib kerana ada punca kuasanya, ada mandatnya, iaitu Surat Berkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1999, di mana dalam menyediakan rancangan pelajaran harian, ya cikgu bukan rancangan pengajaran harian ya, kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul ya. Dalam menyediakan APH, kita ada ya perlu ada objektif pembelajaran dan aktiviti pembelajaran, bermakna cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai, di mana kita buat refleksi selepas tamat setiap sesi PDP. Ya, yang ini sangat penting ya kerana perancangan yang teratur akan menentukan pencapaian matlamat. Ya, okey. Seterusnya, kalau kita lihat ya aspek 4.2 guru sebagai pengawal ya, kalau kita lihat aspek 4.2 guru sebagai pengawal, di mana guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan ya, mengikut perancangan. Apa yang perlu cikgu kawal?
di sinilah kalau kita lihat standard kualitinya ada dua, 4.2.1 dan 4.2.2, di mana guru mengawal proses, suasana pembelajaran ya secara profesional dan terancang. Sekarang kita lihat ya untuk standard quality, okey, 4.2.1 mengawal proses. Apa yang dikatakan mengawal proses? Ya, mengawal proses bermakna ya sepanjang PDPC cikgu mengelola isi pelajaran yang dirancang. Bermaksud dengan kata lain, guru melaksanakan aktiviti PDP ya dan mengelola masa PDPC selaras dengan aktiviti pembelajaran. Contoh, kita ada 1 jam ya untuk satu sesi PDP. Jadi pembahagian masa untuk setiap bahagian ya, kita ada pemula, kita ada aktiviti utama, kita ada penutup. Bagaimana agihan masa itu? Dan yang paling penting ya dalam 4.2.1 ini ialah bagi saya ya memberikan peluang kepada penyertaan aktif murid. Itu kita kena kawal proses dalam proses. Bukan sahaja contoh ya, okey. Ong sangat pandai. Tanya apa soalan saja, asyik angkat tangan. Jadi kita sebagai cikgu panggillah Ong tu kan kerana apa yang respon yang diberikan memang betul. Ya, jadi ada tak peluang itu telah diberikan secara adil kepada semua murid dalam pelaksanaan aktiviti pembelajaran. Dan ini perlu ya menepati objektif pelajaran. Kerana apa saja pelaksanaan aktiviti pembelajaran akhirnya mesti dapat mencapai objektif pembelajaran dan memenuhi kriteria kejayaan ya dalam kalangan murid kita. Ya, di sini mengikut keupayaan murid. Sekali lagi, ya, untuk tahap kualiti ini kita sering nampak ya statement mengikut pelbagai aras keupayaan murid. Maka di sinilah ditekankan sekarang ini ditekankan pembelajaran terbeza. Dalam KAP pun sama, ya, KAP. Okey. Dalam kecapaian pun sama juga. Kita sarankan, ya, KPM sarankan pembelajaran terbeza, ya, secara berterusan dalam PDPC. Kita kata cikgu sebagai pengawal mengawal proses. Dan satu lagi 4.2.2 cikgu mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. Apa yang dikatakan suasana pembelajaran? Yang pertama, cikgu mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, ya, dan kedudukan, susunan kedudukan, ya, adalah model apa itu reka bentuk PAK21, di mana murid kita duduk dalam kumpulan, ya, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ini sangat-sangat penting kerana dalam suasana pembelajaran yang seronok, ya, contoh, ya, cikgu dalam era pandemik ini, cikgu dah menguasai kemahiran, ya, aplikasi digital, ya, pelbagai, ya, aplikasi digital, teknik-teknik berlandaskan teknologi digital, ya, ada cooperative learning, collaborative learning, semua ini, ya, dapat mewujudkan satu suasana yang seronok bagi murid kita, supaya murid kita setiap pagi selepas bangun itu mereka akan nak tergesa-gesa nak pergi sekolah, ya, ingin sangat nak pergi sekolah, ingin sangat nak mengikuti kelas BM Cikgu Ong, contoh, ya. Dan ini sangat penting, ya, dan juga mengikut kesesuaian dan keperluan murid kita, ya, secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. So dalam aspek 4.2 ada dua, ya, iaitu 4.2.1 mengawal proses dan mengawal suasana, ya. Okey, seterusnya kita lihat, kita dah buat dan merancang
dalam APH, dalam persediaan bahan kurikulum, bahan bantu belajar, semua dah disediakan. Dah tentukan kaedah pentafsiran. Ya, kita dalam pelaksanaan itu kita mengawal proses dan suasana. Lepas itu, dalam aspek 4.3, guru memainkan peranan sebagai pembimbing. Ya, guru kena membimbing. Ya, bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran, ya, dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Ya, cikgu, mudah saja. Dalam penyampaian kurikulum ada 3 aspek saja yang sangat-sangat penting, iaitu kalau dalam bahasa Inggeris dia ASK. Ya. Okey, attitude, skill and knowledge. Kalau ASK senang nak ingat. Kita ingat setiap hujung minggu kita pergi NSK, beli sayur. So ini ASK, ya, attitude, skill and knowledge. Dalam bahasa Melayu ialah pengetahuan, kemahiran dan nilai ataupun sikap positif. Ya, membimbing supaya murid kita dapat menguasai ketiga-tiga elemen ini. Jadi guru membimbing murid secara profesional dan terancang dengan memberikan tunjuk ajar. Cikgu, ini sangat-sangat penting. Saya bagi contoh. Bila kita nak bagi membimbing murid kita, contoh tajuk sesi PDP hari ini, menulis karangan. Kita bukan saja bagi satu tajuk, lepas itu satu gambar, satu rajah, tulislah karangan dalam tempoh setengah jam. Tak. Kita bagi tunjuk ajar. Ya, kita memandu murid kita membuat keputusan, menyelesaikan masalah menggunakan sumber pendidikan. Ya, bila kita lihat kita nak sediakan ruang dan peluang untuk murid kita membuat keputusan tanpa berdasarkan satu isu, tanpa berdasarkan satu orang kata tugasan, mereka tak dapat buat keputusan, tak dapat menyelesaikan masalah. Ya, kecuali kita sediakan contoh, kita sediakan satu video, kita sediakan satu senario, ya, keadaan supaya mereka dapat berfikir, ya. Lepas tu adalah ya peluang untuk mereka melaksanakan tugasan itu secara berpasukan, teamwork, ya, dan menggabung jalin isi pelajaran. Di sinilah kita sering dengar terms interdisciplinary. Ya, untuk sekolah TS bukan asing lagi. Untuk sekolah TS apabila dah sampai modul 6 KMA memang ya merungkai kurikulum, ya, menggabung jalin interdisciplinary, semua ini project based learning, semua ini perlu diimplementkan dalam PDP setiap hari, ya. Dan yang ini mengikut juga keperluan dan keupayaan murid dengan betul. Kalau kita lihat sampai 4.3.1, ya, tahap kualitinya, kehendaknya masih berfokus kepada keperluan dan kepelbagaian keupayaan murid kita, pelbagai aras murid kita. Ya, okey, kita lihat, kita dah merancang, kita dah mengawal, kita dah membimbing. Sekarang sampailah kita mendorong. Aspek 4.4 ni ya merupakan antara aspek yang paling saya suka. Mengapa? Ya, mengapa paling saya suka? Kerana dia paling kritikal. Ya, dalam standard 4 yang sedia ada ini, standard 4, aspek 4.4 ini ya merangkumi 25%. Ya, skor 25. Ya, bermakna 1/4 daripada skor penuh. Okey, standard 4 ni. Okey, di mana guru sebagai pendorong bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insania, soft skill murid. Bila kita lihat soft skill, ya sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting untuk memenuhi kehendak ataupun tuntutan ya pasaran digital.
ya in future, ya pada masa yang akan datang kita dah masuk era digital, ya kita dah masuk digital marketing, market, semua ni ya murid kita, anak murid kita ya perlu menguasai kemahiran insaniah ini. Kita lihat dalam aspek 4.4 ini juga ada 2 standard quality, ya di mana guru mendorong minda dan emosi murid. Guru mendorong minda dan emosi. Tadi, guru mengawal proses dan suasana. Sekarang, guru mendorong minda dan emosi. Cikgu-cikgu, hanya 4.2 dan 4.4 ada 2 standard quality. Ada 2. Ya, ada 2. Ya, yang lain semua 1. Okey, so sekarang kita lihat, ya kita lihat bagaimana ya caranya guru nak mendorong ya minda murid, nak mendorong emosi murid. Kita lihat, yang pertama, apabila kita guru ingin mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang, ya kita merujuk 7 perkara ini, ya 7 tindakan ini, 7 terms ini, ya supaya kita boleh mencapai ya standard quality yang mengatakan guru berupaya mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Yang pertama, merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif. Ya, yang kedua, mengumpulkan soalan. Soalan yang menuju ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Bukan baca satu petikan, tanya soalan berpandungan petikan. Semua jawapan ada dalam petikan itu. Itu bukan ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Ya, cikgu, sabar. Nanti saya ada contoh. Okey? Dan yang ketiga, mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan. Bagaimana kita nak sediakan satu situasi untuk murid kita membuat keputusan, menyelesaikan masalah, ya, dan wujudkan peluang untuk murid memimpin. Ini sangat penting, ya, kerana generasi muda kita suatu hari nanti akan menjadi pemimpin di mana-mana saja, ya, dan menggalakkan murid mengemukakan soalan. Biasanya dalam PDP, cikgu yang mengemukakan soalan dan akhirnya cikgu yang menjawab soalan itu. Kan? Sekarang betul, ya, ada cikgu yang jawab betul, ya. Terima kasih. So, lepas itu bagaimana cikgu nak menggalak murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Ya, yang ini bila ya pencerap ya ingin mencerap cikgu, ya aspek inilah ya 4.4.1 merupakan aspek yang kritikal ya untuk cikgu dan juga pencerap, ya. Semua ini ayaan murid sekali lagi, ya. Okey, kalau kita lihat, cikgu saya nak tanya. Kalau kita lihat perkataan berkomunikasi, berkolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif. 4 elemen ini, apa yang terbayang dalam minda cikgu? Cikgu boleh letak dalam chat. Ya, saya memang kalau saya buat bersemuka ya di suatu sekolah, ya memang ini saya akan bagi hadiah kalau boleh jawab. Ya, supaya kita sekarang ini online, jadi kita ada sediakan hadiah maya sahaja. Ya, okey, boleh letak dalam chat. Saya tengok. Cikgu boleh tulis supaya kita tengok apa pandangan dia. Cikgu boleh tulis. Okay. Melaksanakan PBL, buat pedagogi PBL. Okey, saya bagi hint. Okay. Kalau kita kata komunikasi, kolaboratif, kritis dan kreatif, cikgu pilih apa? 6C, KMR, PBL lagi. Ya, saya nampak. PAK 21. Ya, PAK 21. Bagi tepukan kepada cikgu yang jawab dengan betul. Hebat. Ya, betul. Hebat. Hebat ada. Okey. Kita lihat. Betul kita lihat. Kalau kita lihat yang tadi.
komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif. Memang ini merupakan elemen PAK 21. Ya, antara 5 standard asas. Kalau kita lihat nilai murni dan etika, ya, di sini kalau murid memimpin, ya, murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri, secara dalam talian, itu kena ada nilai murni dan etikanya, ya. Okey, dan satu lagi ialah PAK 20 kebat. Memang cikgu jawab dengan betul, terima kasih. Okey, so dalam bila kita sebut tentang kritis dan kreatif, ya, secara langsungnya kita akan fikir kemahiran berfikir. Kalau kita lihat kemahiran berfikir ini, membolehkan murid kita. Jadi peranan kita sebagai pendorong, bagaimana kita nak sediakan ruang dan peluang untuk murid kita supaya mereka dapat membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Itu apa yang ditekankan dalam aspek 4.4. Guru sebagai pendorong, ya. Okey, kalau kita lihat, saya ada satu contoh, ya. Cikgu-cikgu semua, saya ada satu contoh. Saya ambil mata pelajaran bahasa Melayu, ya. Sebenarnya saya SIC Plus bidang bahasa, ya, dan fokus saya ialah membantu dari segi subjek mata pelajaran bahasa Melayu, ya. Contoh yang saya berikan ialah berasaskan tema kelestarian alam sekitar. Ya, contoh kita nak ajar BM. Di sini dalam perancangan, dalam penulisan APH, kita perlu mampu menyediakan APH yang nampak ataupun yang mempunyai elemen PAK 21 ataupun berasaskan PAK 21. Kerana apa yang kita rancang, itulah yang kita akan laksanakan. Ya, sekarang, okey, contoh mata pelajaran bahasa Melayu. Ya, katakanlah cikgu akan adakan satu aktiviti kumpulan di mana murid berbincang dan menghuraikan faktor pencemaran udara berasaskan video yang dituntut. Di sini kita ada aplikasi digital, betul tak? Ada teknologi penggunaan TMK kat sini. Ya, kita sediakan video untuk murid kita berbincang menghuraikan. Dalam aktiviti ini, sekiranya cikgu mengemukakan soalan. Soalan itu banyak memerlukan teknik penyoalan. Ya, contoh, apakah kesan pencemaran udara? Apa yang dituntun oleh murid itu ialah faktor, ya, keadaan pencemaran udara. Jika kita tanya soalan apakah kesan, mereka dah kena fikirlah, ya. Kalau membuat pembakaran terbuka, apa kesannya? Ya, udara tercemar, apa kesannya terhadap kesihatan kita? Dan kalau cikgu mengemukakan soalan, contoh, jelaskan cara-cara mewujudkan bandar rendah karbon. Dari pencemaran udara itu, ya, kita membimbing, mendorong murid kita berfikir tentang bandar rendah karbon, ya, yang merupakan satu langkah untuk mengurangkan pencemaran udara dan memastikan kesejahteraan hidup kita. Okey, jadi dalam aktiviti ini, ya, apabila murid berbincang, ya, dan bekerjasama dalam aktiviti kumpulan, di sinilah dikatanya adanya elemen komunikasi dan kolaboratif. Ya, cikgu dapat merancang ataupun melaksanakan aktiviti pembelajaran berdasarkan aspek 4.4.1. Dan apabila cikgu mengemukakan soalan yang memerlukan murid kita berfikir di luar kotak. Sekarang macam tuan saya cakap, oh dah ada kotak dah, bukan di luar kotak, langsung tak ada kotak. Jadi inilah dikatakan pemikiran kritis dan hebat. Ya, kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, okey. Contoh lagi, apabila murid menjelaskan faktor, ya, dan kesan pencemaran udara dalam peta pelbagai ahli. Cikgu tak asing lagi kan? Kita ada orang kata peralatan berfikir, thinking tools. Ingat tak I think? Ya, I think itu.
Jadi kalau murid dapat menjelaskan, membentangkan, mempersembahkan ya faktor dan kesan dalam bentuk pelbagai alih ini, peta pelbagai alih yang menekankan kesan dan akibat itu, maka dapatlah kita meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid kita. Ya, dan jika kita melaksanakan aktiviti BPL, ya, murid mempersembahkan hasil kerja kumpulan dalam bentuk poster, video, buku spread dan projek BPL. Contoh, bandar rendah karbon. Bagaimana nak wujudkan bandar rendah karbon? Jadi murid kita ya perlu mencari maklumat, ya perlu bekerjasama dalam kumpulan. Jadi adalah elemen komunikasi, kreativiti dia dan soft skill. Bila murid kita ya kita sediakan ruang dan peluang untuk murid kita present, kongsikan, showcase hasil kerja mereka, ya secara langsung kita dah membangunkan soft skill murid kita. Okey, dan murid pula dapat, kita dah sediakan peluang untuk murid memperoleh kemahiran dan pengetahuan secara kendiri, di mana murid mencari maklumat dalam talian, maklumat daripada pelbagai sumber multimedia. Ya, murid menerokai maklumat. Okey, jadi cikgu, di sinilah apabila project based learning, ya, dalam CAP juga salah satu pendekatan PDP, ya, yang diberikan project based learning BPL, ya, apabila pelaksanaan PPL, deep learning, pembelajaran bermakna berlaku. Apabila pembelajaran bermakna berlaku, murid kita dapat membantu mereka menguasai kompetensi global yang 6 Cs. Bukan 4 Cs lagi, 6. Ya, dan akhirnya ini contoh. Kalau kita adakan aktiviti dalam bilik darjah, ya, lepas berbincangan, cikgu bukan saja lepas bincang, catat jawapan, hantar balik. Tak. Ya, kita kena berikan peluang ya dan ruang kepada murid kita ya mempersembahkan hasil perbincangan mereka. Dan pada masa itu kita galakkan murid kita mengemukakan soalan. Contoh dalam aktiviti gallery walk, ya, murid boleh bagi 2 star and a which. Okey, kita di sinilah pentafsiran rakan sebaya berlaku. Di sinilah murid ada peluangnya untuk mengemukakan soalan kepada rakan dia. Ya, di sinilah ya pembelajaran kooperatif berlaku. Di sinilah kita dapat menggalakkan murid mengemukakan soalan. Ya, ini ialah contoh. Kalau kita lihat, ya, kita lihat balik, yang ini 4.4.1. Adakah contoh tadi ya dapat memenuhi semua tindakan untuk mencapai standard kualiti ini? Ada tak? Kalau ada, type ada. Boleh, cikgu? Sebagai cikgu perlu merangsangkan saya supaya boleh tahan, ya, teruskan perkongsian saya. Ada, bagus. Terima kasih, cikgu. Semua jawab ada. Semua jawab ada, doktor. Sebenarnya kesemua ini memang cikgu buat. Doktor, cikgu memang laksanakan kebanyakan aktiviti di dalam sesi PDP. Cuma kadang-kadang cikgu tak sedar. Rupa-rupanya saya buat aktiviti ini dah memenuhi, dah ada elemen PAK 21. Kan? Okey. Kita lihat, tadi kita dah selesai. Mendorong minda. Sekarang kita nak mendorong emosi. Emosi kena jaga. Emosi murid kita kena jaga dengan cara memberikan pujian. Cikgu, setiap orang suka pujian. Ya, cikgu, pujian itu tak perlu bayar. Macam CDL, tonton video tengah malam, awal pagi, tak perlu bayar. Ya, pujian itu tak perlu modalnya.
Cikgu jangan kedekut pujian. Ya, jangan kedekut pujian. Cikgu, kita lah tanya kita sendiri. Kita pun suka. Kan kalau puan orang kata, bagus cikgu saya. Tadi siapa yang jawab? Yang pertama tu PAK 21. Hebat. Cikgu suka hati tak? Suka hati kan? Gembira kan? Itulah. Berikan penghargaan. Ya, supaya murid kita dapat motivasi. Kalau kita lihat yang sebelah kiri tu, nampak tak? Guru sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid. Berikan keyakinan, bagus. Kita ada pelbagai tahap keupayaan ya dalam kalangan murid kita. Ya, bagi murid yang comel, saya suka guna perkataan comel. Walaupun prestasi mereka ataupun persembahan mereka bagi cikgu, bagi kita Allah setakat ini je, tapi bagi mereka dah sangat bagus. Bagi keyakinan bagus, well done, awesome. Perkataan-perkataan ini cikgu tak perlu bayar. Lebih banyak perkataan yang manis-manis keluar dari mulut kita, semakin mudahlah rupa kita. Ya, so semacam PDPR lah, semasa PDPR. Ya, kita memanglah bila ada sesi berbincangan dengan cikgu kata, murid kita ni tak boleh lah, dia tak masuk online lah, dia tak ada online, dia asyik offline je. Ada tak kita lihat, ya, kita tanya mengapa? Ya, kerana dalam contoh pembelajaran berbeza, ya, kita sesuaikan kurikulum kita ya terhadap keupayaan murid. Bukan murid menyesuaikan diri dia penyampaian kurikulum oleh cikgu kita. Ya. Sebab keperluan murid yang berbeza adalah berbeza. Jadi itu kena kita ambil tahu. Ya, kita ambil tahu, ya, kita laksanakannya secara berterusan. Ya. So 4.4 guru sebagai pendorong kita dah selesai. Dah mendorong, kita dah membimbing, mendorong. Akhirnya kita nak lihat keberkesanan kita. Seperti mana Dr. Mahendra kata, in return. Kita return tak ada untung. Ya, cikgu tak ada untung. Tak adalah 100 orang murid dapat tahap 6, kita naik gaji 10%. Tak ada. So in return, energi kita in return ialah apa? Perkembangan murid kita. Kejayaan murid kita. Ya, kemenjadian murid itulah return kita. Ya, guru sebagai penilai, kita nak lihat, nak mengesan tahap penguasaan kita. Kita dapat membuat refleksi. Oh, betul tak? Ya, pedagogi saya, cara saya, ya, macam kita bagi talk, saya dengan doktor, ya, ada tak sesuai? Doktor kan, setiap kali kita, kami berdua buat untuk modul TS 25 ke, bagi talk macam ni ke, selepas off, sekarang tinggal kami 2 je untuk postmortem. Tadi ya, orang cakap macam tu tak berapa kena. Tadi doktor cakap macam tu sangat bagus. Contoh. Jadi untuk 4.5.1, kita nak melaksanakan penilaian secara sistematik, iaitu menggunakan pelbagai kaedah. Ya, adalah aktiviti pengayaan pemulihan. Ya, ada aktiviti pengayaan dan pemulihan. Okey, so kita ada aktiviti pengayaan dan pemulihan. Okey. Dan kita bagi latihan. Kita buat refleksi. Ingat tak refleksi? Sejauh mana aktiviti pembelajaran itu berkesan? Dalam SPI bilangan 3 1999 adalah menyatakan bahawa refleksi itu sangat penting. Perlu buat. Ya, dan menyemak menilai hasil kerja murid. Dalam pentaksaian bilik darjah, ya, kita bukan suka-suka nak gerakkan cursor. Saya biasa cakap gerakkan cursor. Oh, April tahap TP3. September TP4. Disember TP5. Gerakkan cursor. Tak. Kita mesti ada melalui pertimbangan professional judgment, moderation. Lepas tu kita kena ada input murid. Di sinilah, ya, adalah tugasannya, adalah kita semak, ya. Okey. So kalau kita
lihat ya pentafsiran ni, penilaian ini, kita tak boleh lari daripada pentafsiran bilik darjah. Ya, di mana pentafsiran bilik darjah juga ada punca kuasanya, ada panduannya, iaitu panduan pelaksanaan PPD. Ya, cikgu kena rujuk. Ini dah masuk edisi kedua. Ya, edisi kedua berbanding dengan edisi 1 dah bertambah 1 bab, iaitu bab 6, pentafsiran bilik darjah berasaskan projek. Ya, dan juga kita ada 3 kaedah. Sama ada cikgu nak guna kaedah lisan, bertulis atau pemerhatian. Ya, banyak cikgu tanya, ya, bila saya bagi bimbingan, cikgu tanya, Puan Ong nak buat pemerhatian macam mana? Tengok pandang je ke? Cikgu, kemahiran, pengetahuan, kita boleh tafsir murid melalui kaedah lisan. Dia boleh tak bertutur, berkomunikasi, membaca, dia boleh tak mengarang, membina ayat, bertulis. Betul tak? Tetapi sikap, attitude, macam mana kita nak lihat? Kan? Kita melalui pemerhatian. Oh, bagus, dia ada kepimpinan. Bagus, ada apa orang kata semangat ingin tahu. Nak lebih banyak lagi. Itu semua dengan kaedah secara pemerhatian. Ya, ini contoh. Okey? Yang akhirnya kita dah selesai contoh. Kita dah berupaya melaksanakan peranan sebagai perancang, ya, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai. Akhirnya mesti ada outcome dia kan. Kita dah buat macam ni. So in return, ya, energi kita dah keluarkan banyak energi. Kita nak lihat. Apa kita nak lihat? Selain melalui pentafsiran, penilaian, data, ya, result. Satu lagi ialah yang spontan, iaitu dalam sesuatu sesi pembelajaran PDPC, murid adakah menjadi pembelajaran aktif, ya, supaya mereka dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Ingat, ASK, attitude, skill and knowledge. Ya, dalam aspek 4.6 ini kita nak lihat sama ada murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. 4.6.1. Kita lihat apa yang dikatakan murid itu dah melibatkan diri. Contoh pencerap, nak lihat pedagogi cikgu. Ya, nak mencerap. Dah tengok aspek 4.1, 2, 3, 4.5. Ya, kita nak lihat titik 6. Sebenarnya apabila cikgu melaksanakan, ya, peranan, ya, melaksanakan berdasarkan 4.1 sampai 4.5, dari semasa ke semasa pada masa yang sama, murid dah paparkan tindakan-tindakan ini. Contoh, memberikan respon. Ya, cikgu dah memberikan respon, murid dah boleh memberikan respon ke arah pemikiran kritis dan kritik. Murid boleh tak berkomunikasi dan berkooperatif dalam aktiviti pembelajaran. Murid mampu tak, berupaya tak mengemukakan soalan. Murid boleh kaitkan isi pelajaran dengan kehidupannya tak? Dan yang lebih advance ialah kaitkan, ya, dengan isu lokal ataupun global. Ya, dengan kata lain, adakah murid mampu mengaitkan pembelajaran mereka dengan dunia sebenar? Ada tak murid kita boleh membuat keputusan dan menyelesaikan masalah? Dan yang ini, kalau kita nak dapat outcome yang ini, ya, 4.6.1, kita kena lihat balik sama ada kita sebagai cikgu mampu melaksanakan PDP berteraskan 4.4.1. Ya, kita lihat buktinya. Contoh, kita lihat balik yang tadi, andaikan ini ialah pelaksanaan satu sesi PDPC oleh cikgu kita. Cikgu kita yang laksanakan. Apabila kita sediakan aktiviti kumpulan untuk murid berbincang dan menghuraikan faktor semua ini, murid kita dah boleh berkomunikasi dan berkooperatif.
Jadi, kalaulah saya sebagai pencerap, saya dah lihat cikgu saya dah buat berdasarkan 4.4.1 semua dapat skor 4.4.4. Tak mungkin murid sebagai pembelajar aktif tidak berlaku. Kalau kita mengemukakan soalan, apakah kesan pencemaran udara? Contoh, murid kita dah boleh memberikan respon. Lebih-lebih lagi kalau soalan kita ialah soalan aras tinggi, ya, murid memberikan respon ke arah pemikiran kritis. Bila kita sediakan tugasan untuk murid kita laksanakan semua bandar di seluruh negara, seluruh dunia ini, hasratnya untuk mewujudkan bandar rendah karbon. Jadi ini dekat dengan mereka. Kalau kita menyediakan ruang, ya, aktiviti untuk murid kita, ya, menjelaskan sesuatu perkara dengan menggunakan peta pelbagai alih. Contoh, murid itu dah ada boleh meningkatkan pemikiran kritis. Dan bila BPL itu dilaksanakan dalam kalangan murid, murid dah boleh memimpin. Sebab setiap kumpulan itu mesti ada leader dia, mesti boleh membuat keputusan setiap member in the group. Ini semua akan berlaku. Dan kreativiti ada. Kerana cikgu kita, murid kita dapat mempersembahkan hasil kerja mereka dalam pelbagai bentuk. Ya, kalau kooperatif learning berlaku, ya, kalau kita adakan satu sesi soal jawab dalam karangan murid dengan murid, ya, murid kita dah boleh mengemukakan soalan dan memberikan respon. Ya, inilah kaitan, ya, kalau kita lihat balik murid sebagai pembelajar aktif, ya, kita kaitkan dengan aktiviti, memang ada korelasinya. Ya, sekarang kita nak lihat korelasi. Okey, kita sekarang lihat, ya, cikgu, kalau kita asyik cakap saja, mungkin cikgu kata, iyalah Puan On dengan Dr. Zalina ni memanglah hebat, cakap je, ya, bukan cakap je. Kita ada bukti, kita ada kenyataan, ya. Okey, kalau kita lihat korelasi peranan guru terhadap pembelajaran aktif. Contoh, kalau guru merangsang, ya, dapat merangsang murid berkomunikasi dan berkolaborasi secara langsung, murid kita dapat berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif. Dia two ways, bukan one way saja traffic, two ways. Kalau cikgu kita mengemukakan soalan yang orang kata kebat, ya, soalan kebat, ya, ke arah kritis dan kreatif, dapatlah, adalah peluangnya. Kan, memberikan respon berkaitan isi pelajaran menjurus kepada pemikiran kritis dan kreatif. Kalau kita wujudkan satu situasi ini bermaksud boleh dalam bentuk tugasan bagi satu senario, ya, okey, untuk murid kita membuat keputusan dan penyelesaian masalah, ya, secara langsung murid kita dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, ya. Kalau untuk cikgu merancang, ya, aktiviti yang membolehkan murid kita memimpin, murid kita dapatlah peluang. Bila pemimpin, dia adalah kuasa, ya, untuk membuat keputusan, ya, untuk memimpin ahli keluarga, ahli pasukannya untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Kalau cikgu menggalakkan murid mengemukakan soalan, bermakna murid kita, ya, sebagai pembelajar aktif, dia mampu mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran sepanjang PDPC. Kalau cikgu kita menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri, contoh, kita menggunakan pendekatan BPL, maka murid kita berusahalah, ya, melibatkan diri, ya, dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan ataupun isu dalam dunia sekitar. Inilah korelasinya, ya, contoh. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita ambil masa mungkin 3 hingga 5 minit, cikgu. Bolehlah pergi type join my quiz. Boleh, cikgu? Kita buat quizzing, ya.
Cikgu, dia macam ni, Quizy ini merupakan satu aplikasi digital untuk menilai ya kefahaman ya. Cikgu, jangan rasa takut nanti hanya betul dua. Macam mana Puan Ong dengan Dr. Zalina nak ambil tindakan ke? Tak ada. Cuma melalui permainan Quizy ini, cikgu lebih faham apa yang Puan Ong dah cakap panjang lebar selama 40 minit ya, contoh. So let us start ya. Kita akan mula Quizy. Boleh doktor? I dah masukkan kodnya, linknya dah ada. Dah ada. Okey, sekejap. Doktor, dah ada paparan kan? Game code 462079. Cikgu, kita dah hampir ke hujung ya. Kita lihat, okey. Terima kasih cikgu yang respon ya. Ya, terima kasih. Dah ada 16. Terima kasih. 462079. Ya, 462079. Kalau cikgu dapat jawab 10 soalan ini dengan betul, semua betul, maksudnya cikgu boleh ambil alih tempat saya untuk sesi yang akan datang di sekolah. Bagus. Bagus kan cikgu, doktor? Cikgu kita hebat semua. Saya akan bagi 3 minit untuk jawab. Cikgu fikir jawab jangan fikir lama-lama, ya? Alright. Doktor, boleh kita berhenti? Boleh. Okey. Okey. Tanya diucapkan kepada, ramai yang dapat 100 semua betul Tanya kepada Cikgu Ros, Cikgu Lina dengan Cikgu Zarida. Siapa? Zarida. Okay. Tanya. Ya, Zarida. Okey, cikgu sebenarnya soalan ya semua merangkumi 6 aspek ya. Saya akan publikkan ya Quizy ini. Cikgu hanya type mungkin dalam Quizy itu type standard SKPM G2 standard 4. Cikgu dah boleh dapatkan Quizy ini, mungkin dah buat CPD ya, LDP di peringkat sekolah, mungkin boleh mainkan quiz ini untuk menguji kefahaman cikgu kita ya. Cikgu, terima kasih atas penyertaan ya. Saya sambung balik last slide saya. Okey. Kita lihat ya, sebelum saya serah balik kepada Dr. Zalina untuk membuat rumusan, ya, saya ingin sampaikan satu renungan. Ya, sekadar renungan. Ya, you can teach a student a lesson for a day, but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the lesson process as long as he lives. Betul ya, cikgu-cikgu kita. Apa orang kata, semangat ingin tahu itu sangat penting supaya murid kita ya dapat terus belajar ya. Dengan kata lain, biasa kita katalah instead of kita asyik pagi dia makan ikan, orang tua-tua kita kata baik kita ajar dia memancing ya. So itu perkongsian saya, dan saya minta maaf sekiranya ada kekurangan terlepas cakap ya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya serah balik kepada Dr. Zalina untuk rumusan. Doktor, sila. Baik, terima kasih Puan Ong. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, kita teruskan lagi sedikit sebagai rumusan daripada apa yang telah kita dapat dari hasil pada perkongsian ini tentang standard 4. Apa yang kita boleh buat ialah kita rumuskan dalam SKPM standard 4 ini ada 4 rumusan yang boleh kita tengok. Pertama, kita perlu memahami, fahamkan dulu, kita hadamkan dulu
apa yang ada dalam garis panduan itu, dalam standard 4 itu, dan kita perlu menghayati. Tahu saja tak boleh kan? Sebab kalau ikut step-step itu, dan kita perlu menghayati. Fahamkan dan cuba hayati setiap terms yang ada. Setiap tindakan dan kualiti yang harus kita ambil. Setiap cara itu ada peraturannya. Maka kalau kita boleh ikut, dia akan sangat bagus. Itu dah kita masuk dalam kategori mengamalkan. Dah hayati kita amalkan dalam kerja buat kita sebagai guru yang mengajar pada murid-murid kita, anak didik kita, maka amalan itu perlu dilaksanakan. Kerana engage dengan anak murid itu sangat-sangat penting. Kalau tidak, dia jadi satu hala. Sedangkan kita nak dua hala. Seperti mana yang kita maklum, kalau berlaku dua hal itu, baru dia menghasilkan keberkesanan. Dan akhirnya kita kena membudayakan semua standard ini. Bukan setakat standard 4 saja, tetapi keseluruhan standard yang ada dalam SKPM. Tentulah pada hari ini kita bercakap tentang SKPM standard 4 perlu dah ada dalam pemikiran kita. Standard aspek 4.1 apa perancang, 4.6 apa pembelajaran aktif murid, mesti dah ada. Kalau saya tengok tadi dalam jawapan yang diberi oleh cikgu, soalan pertama lagi pun aspek itu dah ada ramai yang tak betul. Hanya ada 70 lebih daripada 150 orang peserta yang ikuti kuisis tadi yang buat betul ada 6 aspek. Puan Ong dah bercerita tentang 6 aspek ni begitu detail daripada 4.1, 4.2, 1.2, 4.3, 4.41, 4.42 dan 4.5 dan 4.6 masih lagi silap jawab tadi. Kan? So, kena lihat semula. Cari buku ni, hadamkan, fahamkan, amalkan, budayakan, baru dia jadi lestari pada diri kita. Sebab kita lah pendidiknya, murid kita tak tahu macam mana nak mengukur kualiti pengajaran kita. Kita yang perlu tahu. Okey, so itulah saja yang ada hari ini yang dapat kami kongsikan. Saya yakin kalau ada soalan boleh ditanya. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti lagi siri ini melalui video yang rakaman yang kita uploadkan dalam Connecting Dots Learning dalam portal kita pada hari Ahad, dan seterusnya boleh dibuat sebagai latihan ataupun nak buat PLC di peringkat sekolah masing-masing. Saya kira perkongsian ini sangat baik, insya-Allah bermanfaat kepada kita semua, dan saya nak bagi pihak CDL juga secara personal dan juga mewakili rakan koordinator dan ko-koordinator dan guru-guru CDL mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Ong Lee Chu kerana telah memberikan perkongsian yang sangat baik. Terima kasih juga kepada 500 peserta yang bersama-sama pada hari ini, dan juga mewakili CDL saya juga mohon maaf, rupanya pada hari ini maksimum hanya dapat masuk 500 orang saja. Begitu ramai yang sedang menunggu, dan saya juga menerima banyak mesej dan panggilan kenapa tak boleh masuk. Saya juga minta maaf. InsyaAllah pada minggu depan kita akan tambah seperti kata Datuk Dr. Mahendra Singh tadi, akan kita tambah sehingga ke 1,000 peserta, insyaAllah. Jangan lupa ikuti lagi pada sesi minggu depan. Minggu depan kita ada lagi sesi ini yang ke minggu ke-23 dengan tajuk pendekatan inquiry secara maya menggunakan Kids Inspector Gadget. Kita ada Kids Inspector Gadget oleh Cikgu Noraina binti Mazlan. Kita akan ke udara lagi walaupun pada ketika itu ialah cuti sekolah. Saya kira cikgu memang boleh ada bersama-sama dengan kita bersantai-santai pada waktu petang. Sambil-sambil makan kuih raya. Sambil-sambil makan kuih raya. Kuih raya, makan limau akan menikmati limau, kacang dan juga kuih raya. Doktor, saya ambil kesempatan ni ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina. 新年快乐，身体健康，万事如意. Kepada mereka yang menyambut Tahun Baru Cina dan kepada rakan-rakan Melayu, India, ya, sama-samalah kita menyambut Tahun Baru Cina. Semoga semua kekal sihat dan ceria. Terima kasih, Doktor.
Ya, saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina dan selamat bercuti kepada cikgu. Kepada yang masih lagi menjalankan catch up plan, teruskan sebab peperiksaan SPM dah berada di ambang pintu. Teruskan usaha cikgu-cikgu semua dan jangan lupa kita ke udara pada minggu hadapan. Kita akan jumpa pada hari Jumaat jam 3 petang hingga 4:30 petang, insya-Allah. Sebelum kita mengakhiri, sila buka wajah-wajah cantik itu untuk kita sesi bergambar. Silakan. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih juga Puan Ong. Sangat kita dapat banyak ni. Saya juga dah letak ya dalam ruangan untuk link kehadiran. Sila isi link kehadiran tersebut supaya dapat e-sijil. Saya sertakan lagi, takut-takut kalau ada siapa yang terlepas tadi. Saya bagi lagi sekali. Sambil tu bukalah wajah cantik kita. Puan Ong juga boleh tolong ambil gambar. Kita ada banyak muka surat, berpuluh muka surat dah ni. Jadi semua orang kena senyum, jangan tulis panjang-panjang sebab kita nak ambil gambar. Kan nak ambil gambar, ayah nak ambil gambar. Jadi jangan tulis apa-apa dulu ya. Ya, Doktor, saya nampak ada rakan SIC Plus Bangsa Pudu. Terima kasih kawan-kawan semua bagi sokongan. Sama. Boleh masuk. Terima kasih Puan Ong. Terima kasih Dr. Zalina. Terima kasih. Tak apa. Nanti boleh gunakan video dalam CDL, platform CDL ini buat LDP. Okey. Buat LDP, lepas tu bolehlah bagi 1.5 jam ya. Jangan risau, mungkin ada peluang lagi, mungkin saya dengan Dr. Zalina boleh kerjasama lagi. Sekali lagi mungkin kita lebih kepada perancangan ya, kita buat APH yang berasaskan PAK 21. Mungkin adalah pada masa yang akan datang. Dan di peringkat sekolah, saya terima kasih ya kerana saya dapat tahu ada banyak sekolah ya yang di mana semua cikgunya ya menyertai sesi ini dan dianggap sebagai satu sesi LDP ya untuk sekolah. Bagi sekolah yang berbuat demikian, saya ucapkan terima kasih dan khususnya kepada Tuan Haji ya, Tuan Haji Azwar, PPD saya, okey, dan kepada semua guru besar, pengetua ya GPK, bagi mereka yang menyambut Tahun Baru Cina, berhati-hati ya, berhati-hati sepanjang perayaan ya, SOP kena jaga. Terima kasih. SMK Orchid Desa. Okey, nak tanya respon, boleh buka mic, kita sembang saja. Okey, so bagaimana dengan sesi petang ini? Ada tak membantu dari segi standard 4 ni, ada tak membantu dari segi orang kata kefahaman cikgu tentang PDPC standard 4? Sebenarnya untuk penambahbaikan SKPMG 2, standard 4 tak banyak perubahan ya, cikgu semua. Tak banyak perubahan, cuma kita betul-betul nak menghayati ya. Faham itu faham, cuma bagaimana kita nak menghayati, nak mengamalkan dan seterusnya membudayakan di mana cikgu dah sangat jelas ya, sebab menjadikan standard 4 ini sebagai satu rujukan ataupun panduan ya untuk meningkatkan pedagogi cikgu kita. Kalau kita rujuk setiap tindakan untuk mencapai standard itu ya, memang sangat membantu cikgu kita dari segi merancang aktiviti pembelajaran. So kita boleh bersurailah. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bercuti kepada yang akan bercuti. Kepada pengetua besar yang bekerja, masih kena kerjalah seperti biasa. Kalau ada bercuti, kita akan cuti, tapi ingat hari Jumaat depan. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kita jumpa lagi.